Dan kali ini kita berkesempatan untuk menemuramah bakal Badan Pengurus Pemeram, iaitu Ustaz Abdul Nafiq Roslan. Apa harapan Ustaz dan juga perasaan Ustaz bila dicalonkan sebagai Badan Pengurus Pemeram, dan juga harapan Ustaz kepada pelajar-pelajar berkesam? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada sahadah wartawan bersama kita. Jadi sedikitlah kalau Allah Taala fi kitabil karim, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman, hendaklah kamu wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah sekali-kali kamu berpecah belah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lastu min ahlikum, bukanlah aku di kalangan yang terbaiklah untuk mendapat jawatan ini, tetapi hakikat sebenarnya memikirkan tentang tanggungjawab atau tanggungjawab kepada masyarakat ataupun pelajar Mesir di pelajar Malaysia di Mesir ini. Maka saya dengan rendah diri, dengan penuh rasa beratnya menerima taklifan sebagai Badan Pengurus Pemeram, semata-mata untuk meletakkan sahabat-sahabat betul-betul di dalam landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat ataupun pelajar-pelajar Malaysia di Mesir ini dapat hidup dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha, dalam keadaan mempunyai jiwa peduli ummah. Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah sesekali badan pengurus ataupun apa saja jawatan pimpinan itu adalah sebagai satu tashrifan untuk dimuliakan ataupun untuk dibawa ke mana-mana, untuk diberi ceramah sebagainya. Tapi hakikat sebenarnya adalah untuk memimpin diri kita sendiri, hakikat sebenarnya. Dan orang yang berada di bawah itu adalah suatu tanggungjawab kepada diri kita untuk kita memimpin. Kita makruf bahawasanya Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah suatu penjaga ataupun punya amanah, dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah diamanahkan kepada kamu. Jadi harapan kepada anak supaya kita sama-sama betul-betul sayangi, dokongi dan kenali pemeram itu sendiri, dan juga berkesam selaku Badan Kebajikan Anak selaku Mesir yang merupakan cawangan kepada pemeram. Kita berharap kepada sahabat-sahabat anak-anak berkesam, ahli berkesam, sama-sama kita betul-betulkan untuk fahamkan pemeram, kenali pemeram dan juga dokong pemeram. Luahkan apa saja bakat, curahkan apa saja bakat yang kita ada. Contohnya kita minat melukis, masuk kepada unit fitian. Kita minat apa lagi? Kita minat mengambil gambar, fotografi, masuk ke PMC dan sebagainya lah. Apa saja ada unit di dalam pemeram, anda mengharapkan supaya ahli berkesam dapat kita sama-sama masuk dan kita betul-betul mendokongi pemeram. Itu sebuah gerakan Islam, jangan kita anggap hanyalah sebuah satu persatuan biasa, tetapi ia adalah suatu gerakan Islam yang menimbulkan kesedaran di kalangan mahasiswa Islam Malaysia di Mesir bahawasanya perjalanan dakwah ini bukan hanya sekadar pergi ke kuliah ataupun belajar bersama dengan masyarakat sahaja, tetapi perjuangan itu adalah menimbulkan suatu kesedaran peduli ummah, untuk menyedarkan ummah bahawasanya kita ni hidup adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Itu saja daripada Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsi pengalaman Ustaz dekat Bumi Mesir ni, sebagai sudah semestinya Ustaz pernah juga mengalami macam mana kami pada tahun 1 kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit untuk kami menjadikan sebagai panduan pada tahun 1 ni. Kenal dengan panduan, sahabat, satu saja yang nak letakkan sahabat, bahawasanya kita letak dalam minda kita, dalam mindset kita, kita letak bahawasanya kita ni hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tak boleh kita cakap kita ni hidup untuk aku saja, tak boleh.
Ana harap kita sama-sama letakkan dalam kita bahawasanya aku hidup kat muka bumi ni adalah untuk orang lain. Untuk orang lain, dan sama-sama kita menjadi khalifah Allah Subhanahu Taala. Tidak boleh khalifah itu adalah seorang saja dan dia menimbulkan orang cakap apa, bakat dia diri seorang, kelebihan dia sendiri, lalu dia bangga dengan diri dia dan dia seronok dengan diri dia saja, hidup dengan diri dia saja, tidak. Tetapi hakikat sebenarnya kelebihan yang Allah bagi kepada seorang itu, apa saja bidang kelebihan kepadanya adalah untuk disalurkan kepada mukmin yang lain, muslim yang lain, bukan hanya untuk dirinya sahaja. Jadi harapnya kita sebagai penyokong ataupun pengucap orang muslim yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memahami konsep syahadatul haq yang sebenar. Kalau Imam Al-Maududi dia sebut apa tentang konsep syahadatul haq ni, hidup manusia ni bukan sekadar untuk belajar, untuk makan, gembira, nikah, dapat anak sebagainya, tetapi hakikat sebenarnya lebih besar daripada itu, iaitu konsep dakwah. Wallahu a'lam bishawab.